Ketika melakukan assessment bersama dengan psikiatris semasa saya membuat pemeriksaan berkenaan dengan ADHD, salah satu daripada dimensi yang banyak diperkatakan adalah berkenaan dengan rejection sensitive dysphoria, RSD. Walaupun RSD itu sendiri adalah sesuatu yang belum dimuktamadkan sebagai satu perkara yang real di dalam bidang psikiatri, tetapi banyak jugalah penyelidikan yang menghubungkan RSD ni dengan satu keadaan yang banyak dialami oleh mereka yang didiagnos dengan menerima diagnosis ADHD. Iaitulah satu keadaan tidak selesa yang dialami oleh seseorang ketika berhadapan dengan penolakan, rejection ataupun dikritik. Ia adalah satu perkara biasa dalam mungkin kehidupan kita, tetapi RSD ni mungkin sebahagian daripada emotional dysregulation yang berlaku kepada orang yang ada ADHD. Semenjak daripada kecil lagi, sensitiviti saya terhadap kritikan seseorang itu banyak telah mendatangkan reaksi besar yang mungkin lebih besar daripada reaksi yang biasa diberi oleh orang lain apabila dikritik. Misalnya, saya masih tidak dapat melupakan rasa malu yang saya alami ketika saya di tingkatan 1 semasa minggu orientasi apabila saya telah jelaskan yang saya tidak pandai bermain bola, tetapi saya dipaksa juga untuk bermain bola dalam minggu orientasi dan diposisikan sebagai penjaga gol yang menjadi perhatian kepada seluruh sekolah. Dan oleh kerana saya memang tak pandai main bola, maka saya tak tahulah berapa, mungkin lebih daripada 10 kot gol yang telah lolos masuk ke dalam bahagian kami, dan memalukan kumpulan saya. Ia adalah satu kejadian yang satu daripada pelbagai lagi kejadian lain yang berlaku ketika bersekolah di sekolah asrama, tetapi implikasi itu di minggu pertama kedua saya berada di sekolah telah menjejaskan emosi saya dalam bentuk yang sehingga saya dah berusia 47 tahun ni, bila saya sebut saya masih lagi goosebump lah dan rasa macam berdendam, marah dengan kejadian itu. Sehingga ketika kami mengoperasikan sekolah Khalifah, saya masih ingat saya berpesan kepada guru-guru agar lebih sensitif terhadap apa yang pelajar boleh dan tidak boleh, dan dibezakan di antara mendorong dan mengabaikan maruah mereka dan membiarkan mereka menanggung rasa malu yang bersangatan. Kemudian saya juga masih ingat ketika saya di tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 barangkali, kami mewakili pihak sekolah menghadiri satu convention pelajar Islam. Di dalam program berkenaan, salah seorang penceramah yang dijemput telah bercakap perkara yang bukan-bukanlah benda yang mengarut. Dia bekas pelajar sebuah sekolah berasrama penuh berdekatan dengan sekolah kami. Dia telah mengkritik pelajar-pelajar sekolah kami dalam bentuk yang tidak masuk akal pada pandangan saya. Dia mengatakan bahawa sekolah agama tak semestinya masuk syurga. Dia ada jumpa dengan budak sekolah agama yang apabila minum arak tak mabuk, tapi bila minum air sejuk mabuk pula, sebagai satu sindiran lah. Jadi pada masa itu mungkin bagi pelajar-pelajar lain ada yang gelak ke, yang rasa tak selesa ke, tetapi saya tak boleh berdiam diri, dan kebetulan saya berada di hadapan sekali. Saya angkat tangan dan saya kata, apa tujuan tuan cakap perkara berkenaan untuk memalukan pelajar sekolah agama, generalize apa yang tuan alami kepada semua pelajar yang lain, ataupun macam mana? Dan pertanyaan saya itu telah menimbulkan kontroversi di dalam program berkenaan. Dan apabila dia tetap mempertahankan pandangan dia yang mengarut itu, walaupun saya pelajar sekolah tingkatan 4, tingkatan 5, saya telah bangun dan meninggalkan majlis berkenaan, pergi ke surau, semayang 2 rakaat untuk sejukkan hati dan duduk berdiam dirilah. Kawan-kawan yang lain pun keluar daripada program berkenaan, kami yang wakil sekolah ni, dan kami berkumpul sama-sama dekat surau. Kemudian ahli jawatan kuasa program telah datang approach kami dan
menegur sikap saya yang telah memalukan penceramah tersebut, dan saya bertegas mempertahankan bahawa saya tidak boleh terima pandangan-pandangan yang tidak bermaruah seperti itu. Saya masih ingat, masih lagi rasa sejuk badan bila sebut benda tu, walaupun dia berlaku sekitar tahun 1991 ataupun 1992. Jadi bila dalam perbualan saya bersama dengan sekretaris baru-baru ini salah satu daripada cerita yang ada saya luahkan pada masa tersebut, sebagai menggambarkan betapa saya adalah seorang yang very emotional, dan bersesuaian jugalah bila dah habis SPM. Saya masih ingat lagi pesanan cikgu matematik kami kepada saya ketika saya mengucapkan selamat tinggal selepas dah habis sekolah pada beliau. Saya minta dia nasihatkan saya sesuatu, dan cikgu matematik kami telah menasihatkan saya. Dia kata, Hazrizal, benda-benda lain yang kamu perlu tahu mungkin kamu dah tahu, cuma satu je lah yang cikgu pesan, ialah apabila kalau kamu nak jadi orang yang berjaya, kamu kena kawal emosi kamu. Ketika itu saya pun tak pasti kenapa dalam banyak-banyak perkara itu yang highlighted by cikgu matematik saya, tetapi dia lekat di fikiran dan saya selalu memikirkannya. Bila saya rasa saya menjadi emosional, macam menggelegak dalam badan bila berlaku satu-satu perkara yang saya tak suka tu, saya akan ingat kepada pesanan cikgu ni. Bila belajar di Jordan, saya berterusan lagi berdepan dengan situasi demi situasi yang mengingatkan saya kepada kesulitan untuk saya berhadapan dengan kritikan ataupun penolakan yang tidak masuk akal, kerana saya bukan emosional secara membuta tuli pada ketika tersebut, tetapi saya akan fikir dulu adakah rasa tidak betul itu berasas ataupun sebaliknya. Jadi apabila saya fitnah ketika belajar di Jordan dahulu, saya dilemparkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang siapa saya di kalangan para pelajar Malaysia. Saya mengambilnya dalam bentuk yang mungkin lebih besar daripada kalau orang lain kena, mungkin mereka macam lantak lah. Tapi saya ambil besar tindakannya, dan saya kata okay, that's fine, oleh kerana kalian ni bukan dalam perkara seperti ini, I won't regret. Saya tak akan, dan saya tak nak rugi apa-apa. Saya tinggalkan komuniti pelajar Malaysia selama beberapa tahun dan meluangkan masa selama belajar di Jordan dulu dengan kawan-kawan bukan Malaysian lah. Dan Malaysian tu hanya beberapa orang sahaja yang rapat dengan saya. Akibatnya dia mengulangi isu yang sama macam di sekolah, walaupun sama sekolah, satu batch, tapi bila dengan alumni tu saya rasa saya macam lain daripada orang lain, rasa tak selesa, dan saya luahkan hal berkenaan kepada sekretaris sebagai satu perkara yang menyebabkan saya tidak selesa mengenang zaman persekolahan dan juga semasa belajar di Jordan dulu. Sahabat-sahabat pun boleh tengok buku Rindu Bau Pohon Tin, sebenarnya banyak yang boleh diceritakan, tetapi dalam buku travelog saya, Jordan lah yang paling nipis, buku Rindu Bau Pohon Tin, kerana rasa tidak selesa yang tinggi ekoran daripada pengalaman pada masa tersebut. Walau bagaimanapun, rejection sensitive dysphoria ini, RSD ini, dia bertambah-tambah apabila kita berdepan dengan masyarakat yang juga semakin lama semakin berbahasa kesat dalam komunikasi di dalam talian. Kita sedia maklumlah di ruangan komen semua. Tetapi saya perlahan-lahan dalam tempoh berdekad develop keupayaan untuk bertenang. Kalau dulu mungkin saya lebih mudah marah dengan komen yang merepek-repek, dekat shoutbox zaman-zaman dulu kan, ketika di blog ataupun di ruangan komen dekat Facebook dan sebagainya. Tapi saya perlahan-lahan develop perkara tersebut, dan kalau saya marah dengan satu-satu komen, saya akan fikir dulu adakah sensitifnya komen berkenaan sesuatu yang benar, real, ataupun dia hanya perasaan saya yang
menjadikannya kelihatan katastrofik lah, maknanya it's bigger than the actual thing. Namun selepas meningkat usia, berkahwin, berumah tangga, berkeluarga, rejection itu berlaku dalam bentuk seharian kerana of course di luar rumah kita adalah somebody yang public kenal dan mungkin pandangan kita dirujuk. Ada juga kritikan dan komen, tapi sebab yang komen tu orang yang tidak berkenaan dalam hidup kita, kita boleh ignore. Dan kalau saya block je, serabut je kan, nak layan benda macam ni is a endless punya masalah. Tetapi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tidak semestinya pandangan saya itu diterima atau dihormati oleh ahli keluarga. Bila ada anak yang berdegil buat benda tu, saya susah untuk regulate emosi saya dan berasa sangat marah. Tak boleh nak hormat ke? Saya bukan demand macam-macam perkara. Peraturannya ada beberapa sahaja, tapi kenapa nak lawan benda-benda yang macam ini? Kerana perkara tersebut ongoing, berlaku setiap hari sebagai satu perkara normal dalam kehidupan kita berkeluarga, maka doktor dapat mengesan yang saya develop strategi ataupun mekanisme tertentu untuk mendepani rejection sensitive dysphoria ini, iaitu saya perlahan-lahan berhenti berpendapat. Contohnya macam nak bercuti dekat mana ke, rumah kat mana ke, hari ni nak masak apa ke, saya ikut saja. Saya tidak mahu memberikan pendapat kerana saya tidak mahu bila saya berikan pendapat saya ditolak. Dan apabila pendapat saya ditolak, itu rejection itu sukar untuk saya dan mungkin orang tidak faham. Dulu-dulu saya sebutlah, mungkin sebab saya ni seorang penulis, jadi saya sensitif dengan pemilihan perkataan. How I wish people are more sensitive about word choices dalam kehidupan, kerana saya rasa macam mereka tak fikir apa yang mereka cakap itu sangat melukakan hati. Tetapi apabila belajar dan memahami dengan lebih mendalam tentang rejection sensitive dysphoria ini, saya beritahu kepada doktor salah satu daripada kesedihan besar saya yang membawa saya kepada berusaha mendapatkan diagnosis rasmi klinikal ADHD ni ialah kerana saya sudah tidak dapat membezakan bila mana saya berasa sedih ataupun marah. Saya sukar untuk bezakan adakah ia adalah sesuatu yang memang benar-benar bermasalah, salah dan memang wajar marah ataupun sedih, ataupun dia adalah satu perasaan saya yang lebih besar daripada yang sepatutnya. Not being able to distinguish between what is real and what is just something in your mind is very upsetting because you lost control over your perception. Sebab itulah ADHD dewasa ini untuk orang yang umur macam saya yang dah hampir 50 tahun, mungkin orang kata nak buat apa lagi, buang duit mendapatkan diagnosis yang tidak murah dan kemudian hidup bergantung kepada stimulan medication yang diterima. Tetapi itu adalah kerana ADHD itu sendiri, dia bukan kanser, dia bukan Down syndrome, dia bukan autism yang sudah establish idea mengenai masalah itu dan orang lebih mudah berempati dengan mereka. Tetapi ADHD ini dia keluar dalam bentuk kualiti peribadi yang lebih mudah untuk orang simplify ia sebagai it's just him. Karakter dia sensitif sangat, sikit-sikit nak kecil hati, benda-benda macam tu. Tapi kita tahu ada sesuatu yang tidak kena, dan RSD itu hanyalah satu daripada dimensi ADHD yang menjejaskan kualiti, kerana saya khawatir saya perlahan-lahan semakin menjadi pendiam di dalam komunikasi keluarga. Dan apabila ada pelbagai situasi yang ada macam-macam pendapat, saya sentiasa memilih untuk tak ada pendapat. It's okay. So proses.
Dan hari ini adalah hari ketiga saya on medication dengan dos yang paling rendah, kerana di minggu yang pertama ini doktor ingin melihat terlebih dahulu keserasian tubuh badan saya dengan medication berkenaan. Selepas seminggu mungkin baru akan dinaikkan kepada recommended dose. Untuk buat masa ini tidak adalah orang kata kesan sampingan yang very significant, yang saya pasti ianya berlaku konsisten dalam 2 hari yang lepas, ialah saya makan ubat pada pukul 8 pagi dan pada pukul 8 malam, hari pertama pun ya, hari kedua pun ya, saya mengalami sakit kepala sedikit pada pukul 8 malam dan lebih dahaga daripada biasa, dan selera makan sedikit berkurang, which is good lah kan. Itu sajalah. Ala kulli hal, mudah-mudahan sensitiviti saya terhadap benda-benda yang halus di sekeliling ini berada di dalam kerangka wal yatalattaf yang disebutkan di dalam surah Al-Kahf, yang merujuk kepada konsep berhalus, sensitif, hati-hati dan dapat diserlahkan di dalam penulisan, yang mana saya cuba secermat mungkin untuk memilih perkataan agar pembaca selesa ketika membaca. Kita cubalah tengok macam mana. So inilah sedikit perbincangan berkenaan dengan rejection sensitive dysphoria. Wallahu a'lam.